Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, bertemu lagi antara saya dengan para penonton, sang isteri, sang suami yang saya hormati sekalian yang berada di hadapan saya sekarang ini. Saya, sebagaimana yang tuan-tuan pernah ikuti dan sedang ikuti, masih bersama dengan buku ini. Pikatlah Hatiku, 30 Bisikan Hati Isteri, yang saya adalah penulis kepada buku ini, diterbitkan oleh PTS. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita pergi kepada bisikan hati isteri yang ke-22. Apa dia? Wahai suamiku, jangan terlalu leka dengan kerjayamu. Tak balik-balik ke rumah sampai malam, sampai pagi bekerja. Bos tak suruh datang, dia datang. Bos tak suruh overtime, dia overtime. Bos tak suruh stay, dia stay. Ini dia. Kadang-kadang habis saja kerja dah lah lewat. Pergi pula jumpa kawan, pergi makan-makan. Pergi borak-borak lagi, pergi bertandang di rumah kawan. Pergi pula ke karaoke, pergi pula ke tempat-tempat berbagai-bagai yang outlet hiburan malam. Saudara-saudara, saya ingin menasihatkan diri saya dan menyampaikan nasihat kepada saudara. Semuanya ada bahagian. Kerja office ada bahagian untuk saudara. Bos ada bahagian untuk saudara. Naik pangkat ada bahagian untuk saudara. Orang bawahan ada bahagian untuk saudara. Kerja apa yang nak dibuat besok ada bahagian untuk saudara. Tetapi jangan lupa, ada satu bahagian yang lain. Isteri sebahagian daripada anda. Anak sebahagian daripada anda. Urusan rumah tangga sebahagian daripada anda. Urusan keluarga sebahagian daripada anda. Urusan untuk mendidik anak-anak dan isteri sebahagian daripada anda. Urusan untuk membeli belah barang keperluan adalah sebahagian daripada anda. Dan artinya, saudara-saudara, di mana-mana pun tidak boleh leka dengan kerjaya. Konon nak naik pangkat cepat, kononnya nak sukakan hati bos, Kita boleh sukakan hati bos, tetapi gembirakan isteri. Kita boleh sukakan hati orang-orang tempat kita bekerja, tapi gembirakan anak-anak di rumah. Kita boleh layan bos, tapi kena layan isteri di rumah, kena layan anak di rumah. Kita kena menerima kerja tanggungjawab yang diberi oleh bos. Tapi ada kerja tanggungjawab yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya isteri yang bertanggungjawab kepada kita dan kita bertanggungjawab kepada isteri. Yang namanya anak-anak yang bertanggungjawab kepada kita dan kita bertanggungjawab kepada anak-anak. Para penonton yang hormati sekalian, berlaku adillah, berimbang-imbanglah, seimbangkanlah, seiringkanlah, serasikanlah antara pejabat, kilang, ladang, sawah dengan keluarga di rumah, isteri di rumah, anak di rumah, adik di rumah, mak mentua di rumah, bapa mentua di rumah, mak sendiri di rumah yang sakit, bapa sendiri di rumah yang sakit, yang perlu sebenarnya perhatian daripada saudara-saudara. Artinya, dalam konteks ini, saudara kena memainkan the multiple roles. Peranan-peranan yang multiple. Bukan satu je. Bukan mengalir ke ofis saja. Start motosikal, bawa ke ofis, duduk di ofis, sampai petang, sampai malam. Tidak. Start kereta, start motosikal, ada pasar. Start motosikal, start kereta, ada sekolah. Start motosikal, start kereta, nak jumpa guru besar. Start motosikal, start kereta, nak jumpa guru kelas. Start kereta, start motosikal, nak jumpa guru disiplin. Start kereta, start motosikal, nak beli barang-barang yang telah kehabisan dalam rumah kita. Kan tugas saudara.
Tugas saudara pula lagi satu, nak meraihkan jiran. Jiran pun kena diraih. Ini asyik kerja je. Jiran tak kenal nama jiran, tak tahu nama anak jiran, tak tahu nama isterinya, tak tahu nama suaminya, tak tahu. Apa cerita ni? Besok kita mati, siapa nak angkat kita? Bukan bos nak angkat kita. Jiran yang paling dekat sebelah rumah kita yang nak angkat kita. Besok nak mati, nak baca Yasin, bukan bos nak datang. Bos punya rumah dengan rumah kita 50 km jaraknya. Yang ada sebelah rumah kita tu tak sampai 4 meter daripada tempat dia ke rumah kita. Orang inilah yang menguruskan kita bila kita nazak besok. Bila kita perlu ditalqinkan untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sebab itu, saudara yang mati sekalian, perlu perimbangan rumah, tempat kerja. Nombor 2, sentiasa menghubungi dan menelpon isteri. Kita kat pejabat pun tanya, hari ni abang tak balik makan, bagi tahu. Hari ni abang balik makan, bagi tahu. Hari ni abang lewat sikit, bagi tahu. Hari ni abang ada kerja sampai malam, bagi tahu. Hari ni ada bos luar negara datang, kena bagi tahu. Bukan nak bagi tahu cerita di office tu tak perlu bagi tahu, tetapi tentang rangka kerja menggunakan masa di office hari itu, isteri kena tahu. Kemudian sesekali keluar makan tengah hari. Bawa isteri, bawa anak-anak sesekali makan tengah hari. Mungkin di kantin di office ke, mungkin di luar sedikit pun. Supaya anak-anak pun dapat menikmati suasana office. Mungkin tak masuk dalam office, tapi suasana luaran office tu. Dapat masuk kantin office pun dia suka. Dapat makan sekali-sekali kantin ataupun kafeteria dengan masakan orang di situ pun mereka gembira, mereka suka. Paling tidaknya di luar daripada suasana harian. Makan di rumah, di dapur itulah. Makan di rumah, di tempat makan itulah. Akhirnya ada keluar sikit, tengok orang lain, tengok kerusi lain, tengok meja lain, tengok setup lain, tengok pelayan lain. Kemudian kalau boleh, walaupun pulang lewat, pastikan sedikit masa disediakan bermesra bersama keluarga. Aturkan masa di rumah supaya aktiviti keluarga dan tugasan pejabat yang dilakukan di rumah dapat dilaksanakan dengan berkesan. Saya adalah orang yang tidak menghalang saudara menjalankan tugas pejabat di rumah. Tapi janganlah bawa balik semua segala fail, semua segala minit mesyuarat nak dijadikan rumah juga sebahagian daripada pejabat. Rumah tempat mesra, rumah tempat gembira, rumah tempat meraih, rumah tempat memadu kasih, rumah tempat memadu sayang, rumah tempat memadu cinta, rumah tempat kita merancang bersama isteri tentang anak-anak. Itu rumah kita. Dan akhirnya sentiasa mencari kesempatan untuk bersama keluarga walaupun untuk sekejap masa. Bagi quality time pada keluarga. Bukan quantity time, setiap ahli keluarga, anak, setiap ahli keluarga termasuk isteri, bagilah mereka quality time. Time yang berharga, masa yang berharga dan masa yang berkualiti. Cukup setakat itu. Bertemu pula kita dalam bisikan hati isteri yang ke-23 selepas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.